Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PDPR Pendidikan Islam pada hari ini, kita akan tengok tajuk meneladani sifat tabligh. Tajuk untuk hari ini ialah meneladani sifat tabligh. Okey, kamu boleh buka buku teks pada muka surat 108. Buku teks muka surat 108. Baik. Kita cuba baca satu persatu. Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para Nabi alaihi salam. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah kepada umat mereka. Baik. Tabligh maksudnya menyampaikan. Yang pertama kamu kena tahu, tabligh ialah menyampaikan. Tabligh ialah menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para Nabi. Okey. Sifat wajib bagi para Nabi ada 4. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatanah. Yang kita nak belajar daripada 4 sifat Nabi itu, yang kita nak belajar pada hari ini ialah tabligh, iaitu maksudnya menyampaikan. Okey, baik. Seterusnya tengok dekat sini. Nabi Muhammad gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Okey. Tabligh maksudnya menyampaikan. Menyampaikan ini maksudnya menyampaikan ajaran Islam. Setiap Nabi, termasuk Nabi Muhammad, perlu menyampaikan ajaran Islam ataupun menyampaikan dakwah. Contohnya kita tengok Nabi Muhammad gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Walaupun banyak menerima tentangan ataupun menerima halangan daripada kaum musyrikin, Nabi Muhammad tetap meneruskan ajaran Islam, meneruskan untuk menyampaikan ajaran Islam. Baik. Buka muka surat 110. Tengok muka surat 110. Kita akan tengok keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad. Keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad. Apa yang hebatnya pada sifat tabligh Nabi Muhammad, ataupun kita nak tengok macam mana Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam. Bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam semasa hidup baginda. Baik, kita tengok yang pertama. Dakwah secara rahsia. Dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah sallallahu alaihi wasallam memeluk Islam. Baik. Apabila Nabi Muhammad menerima wahyu daripada Allah, Nabi Muhammad menyampaikan dakwah secara rahsia. Ni pada peringkat permulaan. Pada permulaan Nabi Muhammad menjadi Nabi, Nabi Muhammad menyampaikan dakwah secara rahsia. Kenapa secara rahsia? Sebab pada ketika itu ajaran Islam itu masih baru. Pada masa itu orang Arab tidak mengamalkan ajaran Islam. Disebabkan itu Nabi Muhammad berdakwah pada permulaannya secara rahsia
supaya orang Arab ini dapat menerima ajaran Islam itu secara perlahan-lahan, supaya orang Arab tidak terkejut dengan ajaran Islam. Okey, secara rahsia tu Nabi Muhammad hanya menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang dekat dengan baginda. Contoh Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ini ialah isteri Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq, ini sahabat Nabi yang paling rapat. Ali bin Abi Talib, ini ialah sepupu Nabi. Dan Zaid bin Harithah, ini ialah anak angkat Nabi. Okey, Nabi Muhammad pada permulaannya hanya menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang rapat dengan baginda sahaja. Dia tak sampaikan dakwah ni kepada orang ramai. Dia sampaikan dakwah secara rahsia dan kepada orang-orang yang rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Okey, apa dia punya cabaran? Bila Nabi Muhammad berdakwah secara rahsia, apa dia punya cabaran? Ada yang tidak menerima dakwah Nabi Muhammad, termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad. Okey, walaupun Nabi berdakwah secara rahsia, tapi Nabi menerima cabaran ataupun halangan, dan halangannya ialah ada yang tidak menerima dakwah Nabi, termasuklah Abu Talib, bapa saudara Nabi sendiri, tidak menerima ajaran Nabi Muhammad. Baik, apabila menerima cabaran macam ni, apa yang Nabi buat? Apa tindakan Nabi Muhammad? Okey, tindakan Nabi Muhammad, amanah memikul tanggungjawab, bertabligh, tidak berputus asa. Walaupun ada yang tidak menerima dakwah Nabi, tapi Nabi tetap menjalankan amanah tabligh. Nabi tetap menyampaikan Islam, tetap menyampaikan ajaran Islam. Sebab apa? Sebab tabligh. Sebab Nabi Muhammad itu wajib menyampaikan ajaran Islam. Okey, seterusnya kita tengok peristiwa di Bukit Safa. Peristiwa di Bukit Safa. Nabi Muhammad naik ke Bukit Safa, menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah. Okey, setelah lama Nabi Muhammad berdakwah secara rahsia, menyampaikan Islam secara rahsia, pada satu hari Nabi Muhammad nak mula menyampaikan dakwah ni kepada orang ramai. Nabi naik ke Bukit Safa dan Nabi suruh penduduk Mekah beriman kepada Allah. Okey, dekat Mekah tu ada satu bukit namanya Bukit Safa. Satu hari Nabi naik ke Bukit Safa dan Nabi cakap dekat orang Mekah supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Apa dia punya cabaran? Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad dan keluarga. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyakiti baginda. Okey, apabila Nabi menyampaikan dakwah secara terbuka, pada permulaan tadi Ustaz cakap secara rahsia. Di Bukit Safa ni, apabila Nabi menyampaikan ajaran Islam di Bukit Safa, maksudnya Nabi menyampaikan ajaran Islam secara terbuka. Bila secara terbuka itu, kaum musyrikin marah kepada Nabi Muhammad, mencaci Nabi Muhammad dan juga menghina Nabi Muhammad. Banyak perkara yang dikatakan kepada Nabi. Ada yang katakan Nabi Muhammad ni gila, ada yang katakan Nabi Muhammad ni ahli sihir dan macam-macam perkara. Tetapi
Termasuklah Abu Lahab. Abu Lahab ni bapa saudara Nabi, juga mencaci dan menghina Nabi Muhammad. Sebab apa mereka caci dan hina Nabi Muhammad? Sebab Nabi Muhammad membawa ajaran Islam. Okey, mereka tidak mahu menerima ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apabila dihina, dicaci, apa tindakan Nabi? Nabi sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih luas. Okey, apabila walaupun menerima cabaran, dicaci, dihina dan sebagainya, Nabi Muhammad sangat sabar dan tenang menghadapi segala cabaran. Nabi Muhammad merancang strategi dakwah yang lebih luas. Okey, Nabi Muhammad tidak berhenti berdakwah dan dia terus merancang strategi lain untuk menyampaikan ajaran Islam. Baik, seterusnya tengok yang ketiga, peristiwa di Taif. Peristiwa di Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Okey, apabila Nabi Muhammad dihina, dicaci, diejek dan sebagainya, satu hari Nabi Muhammad ni hendak berpindah ke Taif. Satu tempat dekat dengan kawasan Mekah, ada satu tempat namanya Taif. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, berpindah ke Madinah, terlebih dahulu Nabi berhijrah dan berpindah di Taif. Taif ni dekat dengan Mekah, dalam kawasan Mekah. Bila Nabi pergi ke Taif, berpindah ke Taif, di situ Nabi nak menyampaikan ajaran Islam. Apa yang Nabi terima cabarannya ialah diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Okay, sekali lagi, masa di Taif ni Nabi diejek. Tadi pun Nabi diejek, di Bukit Safa pun Nabi diejek, di Taif pun Nabi diejek, dihina dan dilontar batu sehingga kan cedera dan berdarah. Pada masa ini orang-orang Taif, bila Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah, orang Taif ni tidak mahu menerima Nabi, sehingga kan bila Nabi sampai je ke Taif, mereka lempar batu. Mereka lempar batu sampailah Nabi cedera dan berdarah. Okey, apa tindakan Nabi? Walaupun dihina, Nabi semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Okay, walaupun orang Taif pada ketika itu melempar batu kepada Nabi sehingga Nabi berdarah, tetapi Nabi tidak putus asa. Nabi cekal, terus bersemangat dan Nabi tidak balas. Walaupun orang buat jahat kepada Nabi, Nabi tidak balas kejahatan itu dengan kejahatan. Okey, baik. Seterusnya, yang keempat, berdakwah dengan penulisan. Macam mana berdakwah dengan penulisan? Bagaimana Nabi berdakwah dengan penulisan? Okey, baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Okey. Selain Nabi berdakwah secara mulut dengan menyampaikan ajaran Islam, dengan menyampaikan ceramah ataupun sebagainya, Nabi juga berdakwah secara penulisan, iaitu Nabi menulis surat kepada raja-raja pada masa itu. Raja Rom, Raja Habsyah, Raja Parsi dan Raja Mesir. Nabi tulis surat supaya raja-raja ini memeluk agama Islam.
Okay, bila raja-raja memeluk agama Islam, sudah tentu rakyatnya akan ikut raja dan memeluk agama Islam. Okay. Tetapi walaupun Nabi menyampaikan surat itu, Nabi menghantar surat, apa yang terjadi, sebahagian besar raja-raja itu menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Okay. Bila Nabi utus, Nabi hantar surat kepada raja-raja, kebanyakan raja-raja itu menentang dan tidak mahu menerima ajaran Islam yang diajar oleh Nabi. Ada yang siap mengancam Nabi dan mengancam umat Islam. Ada raja yang mengajak untuk berperang untuk memerangi orang Islam. Okey, apa tindakan Nabi walaupun menghadapi cabaran macam tu? Apa yang Nabi buat? Tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuh. Walaupun macam tu, walaupun cabaran dia banyak, tapi Nabi terus berdakwah dan berdakwah sehinggalah tertubuhnya satu negara Islam, iaitu negara Madinah. Okey. Seterusnya kita tengok apa kepentingan Nabi bersifat tabligh. Apa dia punya kepentingan apabila Nabi ni bersifat tabligh? Apabila Nabi ni terus menyampaikan ajaran Islam. Apa kepentingannya Nabi Muhammad ini terus menyampaikan agama Islam? Walaupun menerima tentangan, halangan, cabaran dan sebagainya, Nabi meneruskan juga menyampaikan ajaran Islam. Apa dia punya kepentingan? Baik, yang pertama, ajaran Islam tersebar luas. Okey, ajaran Islam tersebar luas. Kalaulah ketika Nabi menerima cabaran itu, kalaulah ketika Nabi dilempar batu, dicaci dan dihina, tiba-tiba Nabi berhenti, Nabi berputus asa untuk tidak menyampaikan ajaran Islam, sudah tentu ajaran Islam ni tidak akan tersebar luas. Sudah tentu pada sekarang ini kita tidak dapat mengenal agama Islam. Okey, yang kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Okey, bila Nabi katakan berhala tu tak boleh sembah, kita hanya menyembah Allah, tidak boleh menyembah berhala. Okay, bila Nabi sampaikan macam tu, semakin banyak orang yang meninggalkan penyembahan berhala. Okay, yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Okey, ajaran Islam yang Nabi sampaikan ini, supaya ada di antara ajaran-ajaran Islam yang Nabi sampaikan itu adalah untuk sentiasa berakhlak mulia ataupun berperangai baik, tidak berperangai buruk. Okey, apabila Nabi sampaikan macam tu, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Baik, yang keempat, amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Okey, amalan jahiliah. Sebelum Nabi menyampaikan ajaran Islam, orang Arab ni mengamalkan perkara-perkara yang jahil ataupun jahiliah. Contohnya menilik nasib. Mereka menilik nasib, mereka menenung nasib. Dan apabila Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam dan Nabi kata tidak boleh menilik nasib. Okey, tidak boleh menilik nasib, maka amalan-amalan itu ditinggalkan oleh orang Arab. Okey, baik. Ini adalah untuk tajuk ini dan Ustaz harap kamu faham.
Dan sebagai latihan, kamu buka buku aktiviti muka surat 106, 107 dan juga 108. Okey, siapkan buku aktiviti muka surat 106, 107 dan 108. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi